Baik, ketika ini di Dewan Rakyat sedang membahaskan berkaitan dengan pindaan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan untuk membenarkan laluan kepada RUU Anti Lompat Parti yang mungkin akan dibentangkan pada bulan Julai nanti. Tetapi untuk kita bincangkan lebih lanjut berkaitan dengan perkara itu, bersama saya Profesor Madya Dr. Awang Azman, Awang Pawi, Pengarsis Politik Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam Selamat tengah hari. warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya, nak selamat terus hari ya. kepada perbincangan kita bagaimana perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang sedang dibahaskan di Parlimen ini perlu dipinda untuk memberikan jalan kepada RUU Anti Lompat Parti. Kenapa ia perlu dipinda untuk berikan jalan tersebut? Okey, kita tahu dalam kedudukan sekarang jika pindaan tidak dilakukan terhadap Artikel 10, jadi mana-mana undang yang akan dibincang, dibahas, dibentang ataupun dilulus tidak boleh tidak sah ataupun tidak boleh dipakai sebab ia akan menyebabkan bertentangan dengan perkara 10 di segi kebebasan suara dan berpersatuan. Jadi inilah yang perlu diterangi untuk membolehkan satu pasal itu dipindah untuk membolehkan keahlian parti atau ahli parlimen itu dihadkan melalui undang-undang persekutuan. Jadi inilah yang perlu diubah terlebih dahulu sebelum mengadakan undang-undang lompat parti. Dan Prof, bagaimana Akta Anti Lompat Parti ini akan mengubah sekurang-kurangnya landscape politik negara? Kerana apa yang dibincangkan di Parlimen sekarang ini ialah berkaitan dengan hak rakyat versus hak ahli parlimen. Pandangan Prof bagaimana? Okey. Okey, kita tahu apabila sebuah parti itu mereka punya kuasa untuk mencalonkan wakil rakyat. Dan wakil rakyat yang dicalon untuk bertanding itu merupakan sebenarnya ialah mandat rakyat. Dan wakil rakyat itu tidak boleh sepenuhnya mengkhianati amanat rakyat, mengkhianati amanat dari parti itu sendiri apabila mereka melompat. Jadi apabila mereka melompat itu, mereka lupa bahawa mereka sebenarnya tiket yang mereka menang itu sebenarnya ialah tiket parti asal sebelum mereka melompat. Yang kedua, kemenangan tersebut atas kepercayaan daripada pengundi bahawa mereka memilih sesebuah parti itu yang sebelum itu. Jadi ahli parlimen atau wakil rakyat tidak boleh menganggap itu kebebasan dia. Kebebasan dia sewajarnya mengosongkan kursi tersebut sepatutnya untuk diadakan pilihan raya baru. Perkara inilah yang perlu digubal apabila undang-undang anti lompat itu dilakukan. Seorang wakil rakyat itu tidak boleh menyalahi, melanggar dan mengkhianati amanat daripada pengundi apabila mereka mengundi itu pasti yang dikenaki oleh rakyat, itu pasti yang mereka menaung menggunakan logo parti sebelum itu. Jadi apabila mereka melompat kepada parti lain, ini sebenarnya mengkhianati kepercayaan rakyat dan juga kepercayaan pengundi ataupun kepercayaan parti politik tersebut. Prof, berkaitan dengan mengkhianati ini ada banyak tafsiran. Tadi saya lihat ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Budin Yassin ada menyatakan bahawa beliau tidak setuju seorang ahli parlimen yang dipecat parti atau tinggalkan parti dikira sebagai lompat parti kerana katanya ada banyak sebab MP tinggalkan ataupun dipecat parti. Ada kerana langgar disiplin parti, ada kerana nyatakan sesuatu hak tetapi tidak disenangi oleh parti atau partinya telah terkeluar daripada ataupun lari daripada perjuangan dan juga ideologi. Dan Pagoh sifatkan jika anti lompat parti dilaksanakan ia adalah zalim dan perlindungan perlu diberikan kepada MP. Jadi bagaimana kita lihat dan juga kaji perkara ini, Prof? Pandangan Prof bagaimana? Okay. Perkara ini perlu dicapai, perlu dibincangkan secara konsensus, iaitu persetujuan bersama. Persetujuan bersama itu bermaksud kita berbincang secara akademik, berbahas secara rasional untuk mendapatkan suara majoriti. Demokrasi ini ialah mempertahankan suara majoriti. Apabila sesuatu pandangan itu merupakan pandangan pinggiran, pandangan yang mereka yang melompat parti itu sendiri ataupun mereka terkeluar daripada pakatan itu sendiri, mungkin pandangan mereka itu pandangan yang berlainan. Tapi kita perlu raikan pelbagai pandangan tersebut. Pada masa yang sama, kita perlulah melihat keputusan konsensus, keputusan yang disetujui bersama. Kita ada 222 ahli parlimen. Jadi kita kena dengar keseluruhan, bukan didengar 2-3 orang ahli parlimen. Kita
kita kena alukan suara pandangan tersebut, tapi pada sama pandangan tersebut perlulah diperhalusi, diperinci dan dibahas supaya perkara itu mendapat hujah yang lebih rasional, yang lebih logika dan tidak bertentangan dengan kemahuan rakyat yang terbanyak ataupun kemahuan ahli-ahli politik yang terbanyak. Sebab ada 122 kerusi yang perlu dilihat untuk perkara tersebut. Jadi inilah yang kita perlu perhatikan sekarang. Sekarang ini terdapat pelbagai pandangan. Dari kita nak pandangan yang majoriti misalnya. Itu perlu diikuti berbandingan pandangan, 2-3 pandangan untuk mempertahankan diri mereka dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang perlu diperlusi, dibincang dan mencari kata putus dengan menekankan konsensus ataupun persetujuan secara majoriti. Dan Prof, dalam masa yang sama ada juga kebimbangan bahawa Akta Anti Lompat Parti ini dibimbangi boleh digunakan untuk dieksploitasi oleh mana-mana pihak, tak kiralah kerajaan dalam mendiskriminasikan ahli parlimen ataupun boleh disalahgunakan oleh pihak kerajaan untuk menyalahkan ahli parlimen dan sebagainya. Bagaimana kita lihat dan pastikan bahawa akta yang ditubuhkan ini tidaklah menindas, bersifat menindas dan sebagainya? Itu sebab nanti perlu diberikan definisi yang jelas tentang lompat parti itu macam mana. Apa definisinya? Kita difahamkan terdapat 30 soalan yang perlu dijawab oleh semua ahli parlimen itu sebelum mereka mengubah ataupun mendefinisikan lompat parti. Jadi saya kata inilah yang perlu mendapatkan secara konsensus daripada pelbagai, daripada pihak akademik, daripada pihak wakil rakyat sendiri, daripada pihak parti, aktivis dan sebagainya. Kiranya dapat diberikan kejelasan yang muktamad tentang definisi lompat parti itu, saya kira ia mampu memuaskan keseluruhan pihak yang majoriti. Dan sudah pasti tidak ada definisi yang tepat ataupun 100% sempurna, tapi kita perlu buat sekarang untuk memastikan asas-asas tersebut akan dapat memastikan mandat rakyat itu tidak dikhianati. Dan Prof, dalam masa yang sama, selepas Akta Anti Lompat Parti ini, mungkin apa lagi akta yang boleh kita perkukuhkan sistem demokrasi kita? Kerana ada 2 akta yang banyak dibincangkan dan juga banyak ditekankan untuk dibentangkan di Parlimen. Satu, Akta Anti Lompat Parti. Yang keduanya, kalau tak salah saya, adalah Akta Dana Politik. Pandangan Prof? Ya, akta pembiayaan politik itu sangat penting, perlu dijadikan satu agenda besar kepada negara untuk memastikan tidak ada isu penyalahan wang bagi tujuan atas nama dana politik. Ini merupakan agenda yang besar dan sebelum itu juga, sebelum kita bergerak kepada agenda besar seperti akta pembiayaan dana politik yang mana kita lihat sama ada parti kerajaan atau pembangkang seolah-olah senyap berkenaan perkara tersebut. Adakah mereka berasa selagi perkara itu tidak dijadikan undang-undang, mereka bebas untuk membuat sesuatu. Jadi inilah perkara yang perlu ditekankan. Pada masa sama juga mereka perlu selesaikan mengenai undang-undang RUU lompat parti ini dan melihat juga perkara 48 yang juga perlu dipindah, iaitu tentang kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen, khususnya apabila bertukar sokongan dan melompat parti. Jadi perkara 48 ini juga perlu diselesaikan sekali dengan RUU lompat parti ini. Sebelum kita memulakan dengan agenda yang lebih besar, iaitu undang-undang pembiayaan parti ini yang sangat sensitif kepada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang.